Roe Winstead dalam bukunya ada menyentuh mengenai kepercayaan hantu orang Melayu. Katanya, orang Melayu percaya akan kewujudan hantu bermula dengan kepercayaan animisme waktu dahulu. Mereka mempercayai setiap perkara di sekitar mereka ada benda hidup yang lain. Mereka juga mempercayai adanya semangat atau spirit seperti jin, iblis, syaitan, dan hantu. Roe Winstead memberi contoh hantu kopek yang dipercayai menyorok kanak-kanak yang selalu berkeliaran pada waktu senja. Hantu itu akan menyorokkan kanak-kanak di dalam dadanya, dan akan kembalikan apabila ada dukun yang akan berhubung untuk menyelamatkan kanak-kanak tersebut. Pada masa itu, hantu digelar sebagai mambang. Ingat lagi satu adegan di dalam film Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bertajuk Pendekar Bujang Lapuk. Adegan di mana Ramlee, Ajis, dan Sudin duduk di ruang tamu belajar mantra isim untuk pergi menuntut ilmu di tempat mana mambang berada. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si Mambang. Berdampinglah denganku, wahai si Mambang. Hanya itulah pesanku Mambang. Seperti dibincangkan sebelum ini, orang Melayu sangat percaya dengan kuasa gaib sama ada baik ataupun jahat. Secara umumnya, 5 jenis makhluk gaib yang dipercayai oleh orang Melayu adalah semangat, penunggu, orang bunian, jin dan syaitan, dan hantu. Bermula dengan panggilan jembalang, semangat dan penunggu pada zaman animisme lagi. Ketika itu orang Melayu menganggap setiap tempat seperti pokok, hutan, laut, atau batu yang besar mempunyai penunggu yang perlu dijaga dengan baik. Maka akan diadakan upacara acak yaitu menjamu penunggu yang tinggal. Kemudian dengan kedatangan Hindu-Buddha, diubah menjadi dewa-dewi yang menjadi penunggu di tempat tertentu. Dewa-dewi ini ada yang baik dan ada yang jahat. Bagi menghormati dewa-dewi ini maka tempat ibadat akan dibina di tempat tertentu. Dewa-dewi ini akan disembah untuk mendapat pertolongan dan juga menghindari nasib yang tidak baik seperti gangguan hantu. Kedatangan Islam merubah pikiran orang Melayu bahwa makhluk hantu ini berasal dari syaitan dan jin. Bagi mereka, hantu adalah jelmaan syaitan dan jin kafir yang hendak menakutkan mereka. Tetapi, masih ada yang membawa amalan nenek moyang dari zaman animisme dan Hindu-Buddha. Menurut MCU 1955, hantu orang Melayu boleh dikategorikan kepada 3 jenis utama yaitu hantu besar, hantu peliharaan, dan hantu menghuni kampung atau rumah. Ianya boleh dijelaskan di sini. Jenis yang pertama ialah hantu besar. Hantu ini tinggal di laut, bumi, dan hutan. Ianya sangat berkuasa dan jahat. Ia berketinggian antara 10 hingga 15 kaki dan sangat berkuasa di tempat tinggalnya. Contoh hantu besar ialah hantu pemburu, hantu lembong, dan hantu hutan. Contoh hantu jenis yang kedua ialah hantu peliharaan. Ia boleh berhubung dengan manusia. Ia boleh melakukan kerja jahat untuk manusia dan juga boleh dipelihara. Susuk badannya juga lebih kecil. Ia digunakan untuk melangsaikan dendam, hasad, dengki, dan kezaliman. Contoh hantu peliharaan ialah pelesit, polong, toyol, dan langswir. Hantu yang ketiga ialah hantu yang menghuni rumah atau kampung. Ianya jenis hantu yang duduk di tempat tertentu seperti rumah kosong dan ia mengganggu manusia. Hantu jenis ini ialah kuntilanak dan hantu keramat.